أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Seperti biasa, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi untuk singgah dan menonton cerita seram dalam channel Kisah Seramku ini. Saya doakan anda, moga-moga anda sentiasa panjang umur, murah rezeki, dan juga terhindar daripada segala gangguan makhluk halus dan syaitan. Ya, bagi mereka yang baru melihat channel ini, yang baru nampak channel ini, sudi-sudilah kiranya untuk like, subscribe channel ini untuk membantu saya meningkatkan lagi ya channel ini, supaya saya bertambah bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah yang seterusnya. Kali ini seperti biasa saya akan ceritakan satu kisah. Kisah ini saya dapat hasil daripada kiriman seorang rakan subscriber kita yang namanya adalah Ain. Namanya Ain. Ya, dia katakan nama Ain itu adalah nama samarannya dalam Gmailnya. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat ceritanya. Untuk seterusnya, saksikan cerita itu selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Iaitu kisah ini kata Cik Ain berlaku ya lebih kurang 20 tahun yang lalu. Sudah lama lah kalau 20 tahun. Kalau sekarang 2024, 20 tahun bermakna 2004 yang lalu katanya di kampungnya sendiri, yang mana dia minta rahsiakanlah kampungnya itu. Katanya begini, dia ini ada seorang nenek. Nenek ini sangat tua dan uzur, ya, sangat tua dan uzur, umurnya hampir 90 tahun. Entah kenapa katanya neneknya ini nampak macam sehat saja, walaupun umur 90 tahun, tapi rajin lagi ke sana kemari, ya. Setiap hari dikatakan dia mesti berjalan, kadang-kadang ke pasar, kadang-kadang ke bandar, kadang-kadang ziarah kawan-kawannya. Dan yang menjadi mangsa adalah Ain sendiri, cucu kesayangannya nih. Bukan tidak ada cucu-cucu yang lain, banyak cucu-cucunya. Tapi entah kenapa Ain juga dikata yang jadi sasaran nenek ini untuk jadi teman kemana-mana nenek ini pergi. Lagipun Ain ini masih bujang, ya. Ketika itu. Jadi, tetapi kan kata Ain, macam mana pun manusia ini satu masa dia akan pergi juga, ya, tidak ada yang kekal abadi, kata Ain lah. Jadi dipendekkan cerita, satu masa neneknya ni jatuh sakit, terlantarlah neneknya ni di rumahnya, di rumah orang tua Ain sendiri. Maka ketika sakit tu datanglah keluarga-keluarga daripada sebelah neneknya ni, ya, sebelah neneknya, sebelah ayahnya, sebelah ibu Ain, datang ziarah nenek ni satu persatu. Ya, makin hari semakin merosot, ya, keadaan nenek Ain. Semakin hari semakin teruk sakitnya. Bahkan satu malam itu, ya, tiba-tiba neneknya meracau-racau, bercakap sorang-sorang diri. Berlaku setiap malam pula, siang hari tidak. Siang hari okey saja, tapi pada malam hari pasti neneknya ni akan meracau, seperti orang yang kena gangguan. Macam itulah, bercakap seorang-seorang, ya, marah sana marah sini.
Dan yang menjadi mangsa adalah Ain sendiri, kata Ain. Ain ini setiap malam terpaksa menjaga neneknya, baring di sebelah neneknya, tidur dengan neneknya, sebab neneknya kadang-kadang meminta minuman, meminta makanan. Dan Ain ini dikatakan anak yang baik, dipuji oleh ibu dan ayahnya, dipuji juga oleh neneknya yang tengah sakit teruk. Bahkan semua keluarga-keluarga Ain memuji Ain kerana menjadi anak yang salihah, yang rajin jaga neneknya yang tengah sakit. Semua orang bergembira dan seronok, bahkan memuji-muji Ain lah atas kelebihan Ain tu. Bukan senang nak jaga seorang nenek yang telah uzur, ya, kadang-kadang kencing di tempat tidur, Ain lapkan, buang najis, Ain jugalah yang membersihkannya. Kata Ain, Masya Allah. Tapi itu Ain anggap sebagai, ialah sebagai kasih sayang Ain kepada neneknya yang sudah tua. Tapi satu masa Ain menceritakan malam itu, malam Jumaat, ya, malam Jumaat, ketika tepat pukul 12.30 malam, kata Ain, kali ini nenek Ain tidak meracau, tetapi memanggil-manggil nama Ain. Sayup-sayup kedengaran nama Ain dipanggil. Orang lain tak dengar, kerana orang lain ketika itu semua sudah nyenyak tidur dan agak jauh daripada nenek Ain. Hanya Ain saja yang bersebelahan dengan neneknya. Maka terdengarlah suara ketika itu memanggil Ain. Ain, Ain, Ain cucuku, Ain cucuku, mari cucu. Maka Ain pun terjaga, kerana ketika itu Ain dah terlelap sebenarnya, tapi terjaga. Ain lihat ke kanan dan ke kiri, suara siapa? Baru Ain perasan itu adalah suara neneknya. Maka Ain pun cepat-cepat, ya, mendekati neneknya dan juga memasang telinganya ke mulut neneknya. Kata neneknya dalam suara perlahan, suara sangat perlahan dan mendayu-dayu. Kata neneknya, Ain, tolong jaga barang-barang nenek ya. Ain, cucuku, tolong jaga barang-barang nenek ya. Kata Ain, barang apa nek? Yang mana? Neneknya tak jawab, tak bagi tahu barang apa. Cuma kata neneknya mengulang lagi kata-katanya. Ain, cucuku, tolong jaga barang nenek elok-elok ya. Ain pun macam seram-seram sejuk, tapi Ain sangka baik. Mungkin nenek ni banyak barang-barang. Barangkali barang-barang perhiasan, cincin ke, gelang ke, rantai ke. Dalam hati Ain terima sajalah. Apa ni? Kata neneknya mengulang lagi katanya. Ain, cucuku, tolong jaga barang nenek ya elok-elok ya. Tolong cucuku ya. Maka kata Ain, baiklah nek, saya akan jaga barang nenek, semua saya jaga. Nenek jangan setia, tidurlah nek, rehatlah. Maka ketika itu barulah nenek Ain diam dan memejamkan mata. Sangkaan Ain neneknya tidur. Tetapi pada waktu pagi, datanglah ibu Ain melihat keadaan neneknya, bertanya pada Ain, apa kabar nenekmu Ain? Kata Ain, tak tahu lah mak, dari semalam Ain tengok dia tidur. Bila ibu Ain mencek nadinya, dah tak berdenyut. Bila ibu Ain mencek nadi neneknya, dah tak berdenyut. Ibu Ain melekapkan telinganya ke dada nenek Ain, tidak ada langsung degupan jantung. Tidak berdetak pun tidak. Maka cepat-cepatlah dihubungi, ya, doktor untuk melihat keadaan nenek Ain. Dan setiba doktor ke rumah Ain dan memeriksa segalanya, maka barulah disedari bahawa nenek Ain ni sebenarnya sudah pun meninggal sejak semalam lagi. Terkejut Ain. Sejak semalam, maknanya tengah malam, pukul 12 malam tu,
Nenek Ain telah pun meninggal dunia ketika Ain menerima untuk menyetujui menjaga barang-barang neneknya. Dan ketika neneknya melelapkan mata, maka waktu itu neneknya sudah pun meninggal dunia. Ini mengikut kata doktor. Maka dia uruskanlah jenazah neneknya seperti biasa. Ramailah orang-orang kampung yang menolong untuk menguruskan jenazah neneknya, dimandikan, disolatkan, dikafankan seperti biasa. Seperti biasa dikebumikan. Selesai. Pendek cerita. Maka malam yang pertama, di rumah Ain itu ada juga adiknya yang perempuan yang masih kecil, berumur kira-kira 7 tahun, bermalam di situ. Dan ramai juga keluarga-keluarga Ain yang bermalam di situ. Biasalah orang-orang kampung ni, kalau ada orang meninggal, dia katakan berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Entahlah adat ke apakah, wallahu alam, saya pun tak tahu. Maka ketika malam yang sunyi, kira-kira pukul 1 malam, adik Ain tiba-tiba menangis. Menangis yang tangisannya agak menyeramkan juga. Ya, menyeramkan. Bukan tangisan biasa. Tangisan seperti takut sesuatu. Maka ditanyalah oleh ibu Ain, adik Ain itu. Kata, kenapa dek? Kenapa dek? Kenapa dek? Kata, mak. Ya, kenapa? Kata mamaknya. Mama Ain bertanya kepada adik Ain yang perempuan, kenapa? Mak, aku nampak nenek, mak. Nenek? Ya. Kata ibu Ain. Nenek mana? Yang semalam mak aku nampak, mak. Mak, aku nampak nenek mak merangkak-rangkak, mak datang kepadaku, mak. Aku takut, mak. Dia peluk terus ibunya. Adik Ain ni, yang perempuan umur 7 tahun, dia peluk ibunya terus. Takut. Malam pertama. Malam kedua, adiknya ni, biasa adiknya ni tidur seorang-seorang diri dengan kawan-kawan yang sebaya, dengan sepupunya kan. Tapi malam itu adik Ain oleh kerana takut, dia tidur di bilik Ain, bersebelah dengan Ain. Dia tidur sebelah Ain. Jadi Ain pun marahlah, dek, kenapa tidur sini? Kacau lah, sempit lah, tepilah tempat mak sana. Takut kak. Kau nak apa nak takut? Tak ada apa-apa, kata Ain di malam yang kedua. Pendek cerita, berlakulah malam yang ketiga. Di malam yang ketiga itu, tepat pukul 1 malam, Ain rimas. Sebab ada orang seperti ada orang seperti baring di sebelah Ain. Ada orang yang baring di sebelah Ain, di belakang Ain. Ain menghadap ke kanan, orang itu menghadap ke kiri, dan belakang mereka bertemu. Jadi Ain pun, adik ni kacau pula. Tak sedap kita nak tidur. Nak tidur pun janganlah rapat-rapat sangat, kata Ain. Waktu tu bilik Ain gelap. Biasalah orang tidur kan lampu dimatikan. Dia marah adiknya, dek, kalau nak tidur pun jangan rapat-rapat sangat, dek. Katil kan kakak ni kan luas juga. Jaraklah sikit, panaslah, dek. Dia kata, marah Ain dengan adiknya. Maka Ain pun cepat-cepat, oleh kerana nak menahan marah dengan adiknya tu, cepat-cepat dia hidupkan lampu. Dengan tujuan dia nak angkat adiknya, pindah ke tempat lain. Bila Ain hidupkan lampu di biliknya, tekan switch lampu itu, menyala. Tiba-tiba tak ada orang pun dalam bilik Ain. Cuma Ain seorang saja. Sunyi sepi bilik Ain. Tak ada pun kesan orang baring di sebelah Ain. Sedangkan sangkaan tadi Ain kata itu adiknya, tapi tidak ada. Seram. Ain rasa seram. Meremang bulu rumah Ain. Siapa yang tidur sebelahku tadi? Yang merapatkan badannya. Maka Ain pun keluar di pintunya, pergi melihat di ruang tamu. Ruang tamu berbaringan keluarga Ain. Tak ramai, dalam 2-3 orang tengah baring. Ada baring di kushin, ada baring di lantai. Tak ada pula adiknya. Di mana adik? Maka Ain pun ketuk pintu ibunya pelan-pelan, tapi ibunya tak buka. Malam itu ayah Ain tak balik. Ayah Ain ada kerja outstation malam tu.
Jadi Ain pun bukalah pelan-pelan bilik tempat ibunya tidur. Bila buka bilik tempat ibunya tidur, adiknya perempuan yang umur 7 tahun tu ada di situ, tidur sambil memeluk ibunya. Ain kata sambil garuk kepala, siapa tadi tu? Barulah Ain percaya cakap adiknya. Daripada sejak malam itu, Ain pula yang terkena gangguan. Ya, malam itu Ain pula yang terkena gangguan, bukan lagi adiknya, Ain pula. Ain pun balik ke biliknya semula. Sampai di biliknya, terdengar suara seperti memanggil Ain dari arah tingkap biliknya. Suara itu sebiji persis seperti suara neneknya. Ain, Ain cucuku, Ain cucuku. Ain pun meremang belurumnya. Tiba-tiba tak semena-mana menjerit, tolong! Ya, Ain pun menjerit sekuat hatinya dalam bilik itu seorang diri. Terkejut seluruh orang yang berada dalam rumah Ain, termasuk ibunya, keluarga yang tengah baring di ruang tamu. Semua menyerbuk ke bilik Ain. Ibunya yang lebih dulu sampai mengatakan, Ain, kenapa Ain? Kenapa Ain? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ni? Mak, kata Ain, engkau pun sama ke macam adikmu? Nenek datang, Mak. Nenek datang? Nenek bukan dah tak ada. Mak, betul Mak, nenek datang, Mak. Kata ibunya, ini masalah ni, kata ibunya. Maka sampailah keesokan harinya Ain berada, ya, di bilik ibunya, bukan di biliknya lagi. Tak dapat tidur sampai ke pagi. Maka besoknya, tak menunggu lama-lama, kebetulan pula ayah Ain dah balik pagi itu. Maka mereka berpakatlah untuk mencari seorang ustaz, ya, yang pandai, yang pakar dalam masalah ini. Maka dipanggillah ustaz yang berada dekat-dekat dengan kampung itu. Bila ustaz itu sampai, tepat pukul 8 malam selepas waktu Isyak. Di Sabah ni kan Isyak awal 7.30. Tepat pukul 8 malam, ustaz itu masuk saja ke dalam rumah itu. Kata ustaz tu, aku rasa lain macam lah dalam rumah ni. Kata ayah Ain, kenapa ustaz? Macam ada sesuatu lah di ruang rumah ni. Saya rasa apa yang kau cerita tadi dalam perjalanan tentang anakmu bukan orang lain, bukan daripada luar yang mengganggu, tapi ada dalam rumah kamu ini. Apa ustaz? Orang yang mengganggu itu, makhluk itu ada dalam rumah ini. Terkejut Bapa Ain. Boleh ustaz tolong beritahu siapa? Nanti sekejap. Maka ustaz tu pun duduk di ruang tamu, meminta air, ya, kemudian minta garam, meminta limau nipis, kemudian dibacakanlah beberapa potong ayat suci Al-Quran di rumah itu dengan nada yang kuat dan merdu dan mengalunkan bacaannya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah bilik. Bila dilihat, rupanya bilik itu adalah bilik Ain. Yang menjerit itu adalah Ain. Tiba-tiba Ain bangun, marah kepada ustaz tu. Hei, kamu siapa? Datang mendekati ustaz itu. Dipeganglah tangan Ain oleh ayahnya dan ibunya dan pacik-paciknya yang lain. Suruh duduk. Maka ketika itu ustaz itu pun berdialoglah dengan Ain. Ketika itu Ain membuat suatu perangai yang biasa dilakukan oleh neneknya ketika masih hidup, ya, yaitu neneknya seperti menyanyi-nyanyi lagu-lagu 60-an. Entah lagu itu lagu siapa, ya, nyanyi-nyanyi. Sambil nepuk-nepuk pahanya.
Maka ustaz tu pun berdialog. Kamu, saya minta kamu dengan baik, ya, dengan aman, keluarlah kamu daripada tubuh gadis ini, jangan ganggu dia. Maka tiba-tiba makhluk yang berada dalam tubuh Ain itu pun marah. Hei, kamu siapa? Kamu datang tak diundang. Kamu datang ke rumahku. Kamu datang ke rumah siapa? Ustaz tu tak memberitahu dia siapa, tapi terus berdialog. Saya minta kamu keluarlah dengan cara baik sebelum saya melakukan cara kasar untuk kamu. Ini rumah aku. Ini tempat aku. Kamu sepatutnya yang keluar, bukan aku yang keluar. Maka semua orang yang ada di keliling mereka itu, yaitu keliling ustaz dan Ain, semua tercengang, terdiam, melopong mulut melihat apa yang berlaku. Dialog itu, kata ustaz, tempat kamu bukan di sini. Kembalilah ke asal kamu. Jangan seksa anak gadis ini. Ini cucuku. Kamu tidak ada kena-mengena dengan aku. Ini cucuku, cucu kesayanganku. Aku suruh dan aku ditugaskan untuk menjaganya. Aku disuruh dan aku ditugaskan untuk menjaga cucuku ini. Inilah pewarisku, kata makhluk itu. Baiklah, kata ustaz, kalau kamu tidak ingin keluar dengan cara baik, saya akan menggunakan cara kasar untuk menghalau kamu keluar. Maka ustaz tu pun membacalah beberapa potong ayat suci Al-Quran. Kali ini suara ustaz makin kuat dan merdu, beralun-alun. Maka menjerit yang si Ain ni menjerit, sebenarnya bukan dia, makhluk dalam itu, sambil memegang kepala begini. Hentikan panas, hentikan panas, panas. Ustaz tu terus saja membaca beberapa potong ayat-ayat Quran yang untuk rawatan tu. Akhirnya Ain pun pingsan. Bila pingsan, kata ustaz tu, tolong ibunya mari sini. Ibunya pun dekat. Nanti kalau dia sedar, bagi minum air penawar ini, ya, bagi minum. Kemudian air penawar ini juga semua boleh minum di rumah ini, ya. Sebentar lagi, sekejap lagi saya akan tolong pagarkan rumah kamu ini dengan ayat suci Al-Quran lah, ya, mengikut kaedah-kaedah saya lah, kata ustaz tu. Maka sementara Ain pingsan, ustaz tu pun keliling pagar rumah tu, menggunakan garam, limau dan air. Kata Ain, entah apa yang dibaca, tapi Ain yakinlah mestilah ayat Quran yang dibaca. Selepas itu, selesai saja ustaz pagar rumah, barulah Ain sedar. Kemudian dibagi minum air. Tiba-tiba Ain dengan suara yang letih, "Mak, kenapa nih mak? Kenapa ramai-ramai orang sini mak? Yang ini siapa mak?" Kata maknya, "Ini ustaz." "Ustaz dari mana?" "Ya tak apalah nak, besoklah kita cerita, nak rehatlah dulu ya." "Apa yang berlaku mak?" Kata Ain, "Apa yang berlaku? Kenapa orang tengok saya mak lain macam ni mak? Kenapa mak? Kenapa rambut saya begini mak? Kenapa baju saya begini mak?" Semua Ain heran. Rupanya apa yang berlaku tadi Ain langsung tak sedar. Dan alhamdulillah malam tu dah selesai. Pendek cerita, keesokan harinya ibunya pun menceritakan apa yang berlaku semalam. Kata Ain, "Mak, aku langsung tak sedar apa-apa mak. Cuma yang aku nampak nenek datang dalam keadaan merangkak mak, bertemu denganku, dan lepas tu saya pun tak sedar apa-apa lagi mak." Maka inilah pengakhiran cerita itu, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Ain dah sihat, syukur alhamdulillah katanya. Dan ini menjadi pengajaran pada dirinya dan semua ahli keluarganya bahawa jangan sembarang-sembarang, ya, menerima sesuatu kalau kita ketahui nenek kita itu ada menyimpan saka, ya. Kerana kata ustaz itu adalah saka, keturunan. Bila yang menjaganya meninggal dunia, bila yang menjaga saka itu meninggal dunia,
maka dia akan mencari tuan yang baru yang sanggup menerimanya. Sebab itu ketika neneknya sakit, neneknya memanggil cucunya untuk menjaga barang-barangnya. Barang-barangnya maksudnya Saka lah. Bila cucunya mengatakan, "Ya nek, setuju ya," maka Saka itu telah berpindah kepada orang yang setuju, keturunan cucu nenek itu, iaitu Ain lah. Jadi peristiwa ini sangat memberi iktibar pada kita, berhati-hati. Ya, tidaklah semua nenek-nenek kita yang ada begitu, tetapi kadang-kadang ada orang-orang dulu, tapi tak semualah ya. Jadi yang penting kita ada pendinding diri, kita membaca doa, beramal, kita ada pendinding diri. InsyaAllah siapa yang ada pendinding diri tunda daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insyaAllah dia tidak akan dapat diganggu gugat oleh makhluk halus di kalangan jin dan syaitan ya. Sekian, moga bertemu lagi. Yang benar itu jadikan tauladan, yang salah dan silap itu jadikan sempadan. Dengar cerita ini tak semestinya terus percaya ya, hanya yang menceritakan saja yang tahu benar atau tidaknya. Jadilah ia, anggaplah ia sebagai hiburan semata-mata. Sekian, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.